Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak sambung contoh. Nak tunjukkan contoh macam mana soalan yang minta kamu kenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus. Okey, rujuk pada contoh 1. Soalan minta kenal pasti sisi bertentangan. Okey. I'm going to highlight this. Sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus berdasarkan sudut yang diberi dalam jadual di bawah untuk semua segitiga bersudut tegak berikut. Okey. So diberi pada kamu segitiga bersudut tegak. Untuk setiap sudut bagi segitiga bersudut tegak ini, kamu kena kenal pasti mana sisi bertentangan, yang mana sisi bersebelahan dan hipotenus. Okey. Tengok pada kotak penyelesaian. Kita rujuk kepada rajah A dahulu. Rujuk pada rajah A dahulu. Kita akan rujuk pada sini dahulu. Okey, rajah A. Okey, segitiga ABC. Okey, dia ada bagi sudut BAC. Sudut BAC, maksudnya di sini sudut itu terletak pada huruf A. Okey, sudut terletak pada huruf A. Sebab itu dia ada buat gambar bucu macam ni. Jadi itu nama maksud dia adalah sudut. Okey, sudut ini diletak pada A. Tengok balik pada rajah. B, A, C. Okey, di manakah sudut itu? Sudut itu terletak pada A. Sebab itu dia letak sini, dia katakan sudut BAC. BAC. Okey, segitiga ini, yang manakah hipotenus? Hipotenus bagi segitiga bersudut tegak adalah yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, sisi yang bertentangan dengan 90 darjah. So, sini 90 darjah. Okey. Okey, yang ini 90 darjah. Tadi bertentangan dengan dia, ini adalah hipotenus. Okey. So, hipotenusnya adalah AC. Kemudian, balik-balik pada sudut BAC. Okey, balik-balik pada sudut BAC. Okey, sudut BAC DA. Yang bertentangan ini BC. Okey, bertentangan dia adalah BC. Jadi BC ini dipanggil sudut sisi bertentangan. Okey, sisi bertentangan. Okey, garis di sebelah AB. AB ini adalah sisi bersebelahan. Okey. Kemudian kita tengok pula sudut yang kedua. Diberi sudut yang kedua adalah sudut BCA. Okey, di mana huruf yang di tengah-tengah adalah huruf C. Jadi sudut itu jatuh pada huruf C, berada di huruf C. BCA. Kalau tengok pada lukisan BCA. Sudut itu berada di sini. Okey. Sudut berada di C. Okey. Bertentangan dengan sudut di C adalah BA, AB. Jadi sisi bertentangannya adalah AB. Sisi bersebelahan. Okey, ini sisi bersebelahan adalah BC. Okey, sisi bersebelahannya adalah BC. Okey, hipotenus. Hipotenus adalah sama. Okey, bagi segitiga bersudut tegak ini, hipotenus adalah sama. Okey, hipotenus dia tetap AC. Sebab sudut segitiga bersudut tegak ini, hipotenusnya adalah AC. Sisi bertentangan dan sisi bersebelahan itu berbeza berdasarkan kedudukan sudut. Okey, jadi hipotenusnya adalah sama, iaitu AC. Okey. So, untuk segitiga bersudut tegak, yang berbeza adalah sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Hipotenus tetap sama. Okey, itu adalah berdasarkan kepada
kedudukan sudut yang menyebabkan perbezaan bagi sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Okey, kita rujuk kepada contoh C. Okey, cikgu teruskan pada contoh C, iaitu segitiga PQT dan QRS. Okey, ini untuk C. Okey, dalam segitiga kat C ni, contoh C ni, dia ada dua segitiga. Segitiga yang pertama PQT, segitiga yang kedua RQS. Okey, jadi kita rujuk pada segitiga yang pertama dahulu. Okey, segitiga bersudut tegak yang pertama dahulu, iaitu PQT. Dalam segitiga ini, di manakah sisi hipotenus? Okey, cari dulu sudut tegak. Sudut tegak berada di Q. Okey, kita kena faham untuk segitiga bersudut tegak, hipotenus adalah sisi terpanjang. Yang kedua, dia bertentangan dengan sudut tegak. Jadi sudut tegak di Q, maka sisinya yang bertentangan ini adalah hipotenus. Jadi dalam kes ini, hipotenus adalah PT. Okey, hipotenusnya adalah PT. Betul PT hipotenus dia. Okey, TPQ. Cikgu akan gariskan. Ambil colour lain Colour, okey, coklat. TPQ. Sudut berada di P. Okey, sudut berada di P. So, maksudnya sudut itu terletak pada huruf di tengah-tengah. TPQ. Sudut di P. Jadi, sisi yang bertentangan dia adalah QT. Okey. Sisi bertentangan dengan sudut P adalah QT. Sisi bersebelahan dengan sudut P adalah PQ. Okey. Kenapa TP? Kenapa PT ini tak boleh ambil sebagai sisi bersebelahan? Okey, sebab dia adalah hipotenus. Sebab itu PT tidak boleh dikatakan sebagai sisi bersebelahan kerana dia adalah hipotenus. Okey. Next, kita tengok pada sudut QRS. Okey, sudut QRS. Sudut QRS. Okey, QRS. Q, kita ambil warna lain. Okey, purple. QRS. Jadi sudutnya berada di R. Okey, sudut berada di R. Okey, bila sudut berada di R, tengok sini. Okey, sudut berada di R. Untuk ini, hipotenusnya di mana? Di manakah hipotenusnya? Hipotenusnya di sini. Okey, ini hipotenus. Kenapa? Sudut tegak bagi segitiga RQS ini berada di Q. Okey, sudut tegak RQS ini berada di Q. Jadi, hipotenus adalah bertentangan dengan sudut tegak. Jadi, di sini adalah sudut tegak, maka bertentangan dengan sudut tegak ini adalah hipotenus. Okey, sebab itu hipotenus bagi segitiga RQS adalah RS. Okey, segitiga bersudut tegak. Jadi hipotenus bagi RQS ini adalah RS. Okey. Kemudian balik pada sudut R. Okey, sudut R ini tadi bertentangan dengan dia. Okey, bertentangan dengan dia adalah QS. Kena ambil semua ni. QS. Okey. QS. Bersebelahan dengan dia adalah QR. Okey, bersebelahan dengan dia adalah QR. Kenapa bukan RS? Sebab RS adalah hipotenus. Okey, jadi kamu kena ingat dalam segitiga bersudut tegak, ada 3
sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus. Okey, sisi bertentangan tak boleh sama dengan hipotenus. Sisi bertentangan pun tak boleh bersama dengan hipotenus. Tak boleh sama dengan hipotenus. Maksudnya setiap sisi itu ada nama dia. Okey, bergantung kepada sudut. Tetapi hipotenus tempatnya tetap sama. Okey, iaitu bertentangan dengan sudut tegak. Dan dia adalah sisi yang terpanjang bagi segitiga bersudut tegak. Okey, setakat ini faham? Jelas? Cikgu harap kamu jelas dengan penerangan yang cikgu berikan. Okey, jadi dah boleh buat latihan dalam buku A, bab 5 dan berkenaan dengan mengenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan juga hipotenus. Okey, terima kasih.